Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang kita nak cerita tentang siapa Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. PRN Sabah akan menjelang tidak lama lagi, dijangka akan berlangsung dalam 2-3 minggu lagi ataupun bulan lagi. Dan ada yang mengatakan bahwa pilihan raya Sabah akan berlangsung awal bulan 9 nanti. Tapi itu jangkaan mereka. Paling penting sekarang persoalannya ialah siapa calon Perdana Menteri yang akan diangkat oleh Perikatan Nasional kalau mereka memerintah kerajaan. Itu yang paling penting. Dan dalam video yang saya sampaikan sekejap ini, Anda boleh tonton. Saya harap-harap tidaklah karena copyright. Tolonglah kita ulas dulu tentang ini. Jom kita tengok. Okey. Mu nak kecil ke apa? Okey, nak tanya sebagai ahli politik yang muda. Okey, yang first turun Anwar. Ini segi pandangan peribadi lah. Sebenarnya kalau nak turun PM ni nak naikkan siapa? Tak, itu tak boleh jawab sini. Itu kena debate. Boleh? Boleh. Bu setting forum, aku mari. Okey, confirm. Confirm dah? Dia kita dua. Aku nak lawan MP, bukan dia orang lah, tak boleh. Oh, tak boleh? My level. No, you're not my level. Mesti apa Supreme Council mana? Okey, sekejap. Apa dia aku? Jalan-jalan lah, sambil jalan-jalan, santai. Okey. Mu nak kecil ke apa? Okey, nak tanya sebagai ahli politik yang muda. Okey, yang first turun Anwar. Ini segi pandangan peribadi lah. Sebenarnya kalau nak turun PM ni nak naikkan siapa? Tak, itu tak boleh jawab sini. Itu kena debate. Boleh? Boleh. Bu setting forum, aku mari. Okey, confirm. Confirm dah? Dia kita dua. Aku nak lawan MP, bukan dia orang lah, tak boleh. Oh, tak boleh? My level. No, you're not my level. Mesti apa Supreme Council mana? Okey, sekejap. Apa dia aku? Jalan-jalan lah, sambil jalan-jalan, santai. Okey. Mu nak kecil ke apa? Okey, nak tanya sebagai ahli politik yang muda. Okey, yang first turun Anwar. Ini segi pandangan peribadi lah. Sebenarnya kalau nak turun PM ni nak naikkan siapa? Tak, itu tak boleh jawab sini. Itu kena debate. Boleh? Boleh. Bu setting forum, aku mari. Okey, confirm. Confirm dah? Dia kita dua. Aku nak lawan MP, bukan dia orang lah, tak boleh. Oh, tak boleh? My level. No, you're not my level. Mesti apa Supreme Council mana? Okey, sekejap. Apa dia aku? Jalan-jalan lah, sambil jalan-jalan, santai. Okey, sudah tengok? Baik. Begitulah mak jargon. Dia hanya bising di parlimen, tapi bila ditanya di lobi parlimen siapa calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional kalau Anwar Ibrahim letak jawatan ataupun disingkirkan secara tebuk atap, dia pun tak tahu sebenarnya siapa Perdana Menteri. Pada pendapat saya, Mat Jargon hanya menjawab begitu kerana dia tiada jawapan, bukannya dia mahu berdebat. Kalau dia betul ada jawapan, beritahulah supaya para penyokong Perikatan Nasional yakin siapa yang akan diangkat jadi Perdana Menteri. Itu pertama. Yang kedua, di negeri Sabah, siapa calon Ketua Menteri Perikatan Nasional kalau mereka menang? Yang ini pun betul-betul kita tak tahulah, belum lagi mereka beritahu langsung. Tapi sebelum itu, izinkan saya minta Anda tolong tulis dalam ruangan komen apa komen Anda tentang isu ini dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan dulu pada Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tapi dengan adanya terapi imun, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan juga tahu mana satu lawan, mana satu kawan di dalam tubuh badan kita, maka kita akan dapat menangani masalah kesehatan kita, mempertahankan diri kita daripada masalah kesehatan kita. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini, dan ini adalah produk yang halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Jangan kau tangguh-tangguh sampai kau merasa rugi. Kau tangguh-tangguh, kau akan lebih sengsara. Baiklah,
Kita nak cerita sekarang siapa calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan dulu. Oke lah, kita balas lah. Mereka kata kalau Anwar turun siapa calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan. Ramai lagi lah yang boleh jadi Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Pertama, Rafizi Ramli. Rafizi Ramli ada kelayakan jadi Perdana Menteri. Selain daripada itu, dalam Pakatan Harapan ada lagi pemimpin-pemimpin yang besar, yang hebat. Sebenarnya boleh diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Baik. Jadi bagaimana pula dengan Perikatan Nasional? Nak lantik siapa jadi Perdana Menteri? Hamzah Zainuddin dilantik, marah pula Parti PAS. Dilantik Taqiyuddin, marah pula Bersatu. Takkanlah nak dilantik pula daripada Parti Gerakan. Tak mungkin sama sekali. Dilantik Hadi Awang dah terlalu tua. Dilantik Tuan Ibrahim Tuan Man. Entahlah, aku pun tak tahu siapalah yang boleh lantik Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi aku rasakan aku sedang bengong sekarang lah. Siapa yang menjadi calon Perdana Menteri Perikatan Nasional? Ditanya Mat Jargon, dia pun tak tahu. Dia kata hanya ahli parlimen yang layak selevel dengan dia. Wow, cukup sombongnya dia. Tapi tengoklah nanti pilihan raya akan datang sejauh mana Mat Jargon boleh menang lagi. Menurut perkiraan di dalam statistik, kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung ataupun bekerja sama dalam pilihan raya akan datang, boleh nampak Mat Jargon akan tumbang. Selain itu, yang paling top sekarang ialah Ustaz yang membacakan doa kunut nazila semasa perhimpunan turun Anwar, rupa-rupanya hanya memiliki 300 atau 300 kalau saya tak silap, 300 kelebihan majoriti menang. Jadi kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional bekerja sama dalam pilihan raya akan datang, kalahlah beliau. Jadi sekarang Anda tentukanlah siapa calon Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya ini berita yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Nampaknya daripada apa yang kita terima, maklumat yang kita terima daripada sumber yang sangat sahih, menunjukkan Rafizi dan Anwar kini telah berdamai. Kini berdamai sepenuhnya. Pastinya ini satu berita yang membuat rakyat Malaysia gembira, PKR gembira, dan kita semua gembira. Karena kita dapat melihat Rafizi adalah satu potensi yang sangat besar untuk Malaysia. Beliau bakal menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Saya lihat Rafizi amat jenius di dalam perancangan dan juga di dalam melaksanakan tugasan. Banding dengan orang-orang lain, terutamanya daripada pembangkang, gerak kerja Rafizi seperti langit dengan bumi dibanding dengan mereka. Kita boleh tahu dan kita boleh nampak betapa Rafizi bekerja keras. Nampak sangat dia kerja keras, nampak sangat dia sangat rajin di dalam melaksanakan tugasan. Bukan macam orang lain, kerja tak habis, bising saja ada. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda tentang apakah Anda juga yakin Rafizi bakal menjadi Perdana Menteri satu hari nanti? Hari ini kita digemparkan pula dengan kenyataan Rafizi yang cukup menarik perhatian kita. Satu petanda bahawa Rafizi dan Anwar sebenarnya tidaklah seperti yang digembar-gemburkan sedang berperang. Mereka tetap sahabat baik, mereka tetap dalam satu perjuangan reformasi yang sebenar. Rafizi cuma hanya menjalankan apa yang sepatutnya dia buat. Kalaupun dia letak jawatan dan keluar daripada kabinet, itu tidak menunjukkan bahawa beliau sedang memberontak. Beliau sebenarnya sedang menunjukkan teladan yang amat baik kepada dunia politik di Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Rafizi. Saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya,
Apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi mengganas daripada dalam tubuh badan kita, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit. Bahkan kita sengsara karena imun badan kita bertindak melawan diri kita sendiri. Tetapi apabila imun badan kita dididik, diajar dan dilatih menjadi kuat bijaksana, maka ia akan melawan akar penyakit dan menghapuskan akar penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan melalui didikan daripada terapi imun ini, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini segera melalui nombor telefon yang tertera dan jangan kau tunggu-tunggu sampai sudah terlambat. Ini waktunya untuk Anda bertindak, karena apabila Anda bertanggung adalah kerugian masa. Hari ini Rafizi akhirnya bersuara berkait dengan dokumen akhir RMK 13. Beliau gembira kerana 95% hasil kerjanya dalam dokumen akhir RMK 13 kekal. Bermaksud kita boleh kata kalau sudah lebih 95%, maknanya hampir keseluruhan yang telah dihasilkan oleh Rafizi bersama timnya telah pun diguna pakai semula. Jadi dia gembira, dia tidak komen yang baik, yang buruk, dia tidak komen yang baik, buruk, dan ini menunjukkan dia sudah mula berdamai dan sudah mula dapat terima apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim, dan pastinya ini berita buruk untuk Perikatan Nasional Pembangkang kerana mereka tidak lagi dapat menunggang isu tersebut. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menzahirkan rasa gembira apabila hampir 95% daripada yang dibangunkan sepanjang proses merangka hingga dia meletak jawatan kekal dalam RMK 13. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentangkan RMK 13 di Dewan Rakyat hari ini. Saya belum sempat menelaah perkataan demi perkataan setiap muka surat dalam dokumen RMK 13 yang dibentangkan hari ini, katanya. Namun, berdasarkan ringkasan eksekutif yang saya baca setakat ini, katanya, saya gembira kerana hampir 95% dari yang dibangunkan sepanjang proses berjalan sehingga saya meletak jawatan kekal dalam RMK 13, kata beliau lagi. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, semua pembaharuan besar yang melibatkan perubahan kepada sistem pendidikan, struktur ekonomi dan tumpuan kepada perkara baharu seperti agenda negara, menua dan membangunkan sektor ketiga dikekalkan seperti sedia ada. Dia berkata selain itu, rekayasa ekonomi yang dimulakan sebelum ini daripada NETR KL20 JSSEZ made by Malaysia beralih ke ekonomi berasaskan consumption powerhouse. Saudara, ini adalah satu perkara yang amat positif untuk kita apabila Rafizi gembira apa yang dia rancang telah pun diguna pakai 95% oleh Anwar Ibrahim. Jadi tiada isu, sekarang kita gembira. Jumpa lagi, bye-bye.